Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua anak-anak murid. Saya cikgu harapkan semua berada dalam keadaan yang sihat ya. Ada yang suka melayau-melayau keluar rumah. Jadi kalau boleh jangan keluar rumah. Okey, sebab di luar sana banyak bahaya ya. Okey. Baik, hari ini kita sambung lagi pelajaran kita pada topik yang lalu. Okey, topik yang lalu tajuk kita adalah pengurusan projek. Okey, dalam bab pengurusan projek ini, okey, dia menceritakan bagaimana kita jika menjadi ketua dalam sesebuah organisasi. Okey, bila kita jadi ketua dalam sesebuah organisasi, apa yang perlu kita lakukan? Okey, cuba tengok dalam slide ini. Dia kata sebagai ketua dalam sebuah projek, okey, bererti anda perlu menguruskan sumber pengetahuan, kemahiran dan teknik dalam pelbagai bentuk aktiviti dengan bijak. Jadi ya, bila kamu belajar dalam bab ni, pengurusan projek ni, kamu merupakan antara pelajar yang bertuah. Sebabnya bila kamu belajar ni, kamu tahu macam mana nak menguruskan sesuatu projek. Sebab nanti bila kita ada aktiviti dan sebagainya, kamu dilantik menjadi AJK ataupun pengurusi dalam suatu pada senang pun, contoh dalam kelas lah, kamu jadi ketua kelas kan, cikgu bagi kamu tugasan untuk menyangkutkan projek keceriaan kelas. Jadi sebagai ketua, bagaimana kamu nak menguruskan arahan yang cikgu bagi itu. Baik, kita tengok perkataan yang berwarna merah ni, menguruskan sumber pengetahuan, kemahiran dan teknik. Itu adalah satu skill yang perlu kamu ada. Okey, jadi siapa yang pandai mengurus, dia akan jadi leader yang baik. Baik, kita tengok pengurusan projek ini ya. Pengurusan projek ini dia merangkumi 3 aspek utama. Okey, cuba tengok. Pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja yang utama, iaitu yang pertama kita ada skop kerja. Okey, baik, skop kerja, di bawah skop kerja tu kita ada 2 lagi skop yang kecil, iaitu yang pertama adalah skop produk dan yang kedua adalah skop projek. Baik, dalam bab ini kamu akan dibahagikan kepada kumpulan. Setiap kumpulan itu terdiri daripada 5 orang. Okey, seorang akan bertindak sebagai ketua kumpulan dan yang lainnya sebagai AJK kecil. Nanti kita lihat nanti macam mana dia punya organisasi kumpulan untuk kamu nanti. Baik, dalam bab ni juga kamu dikendaki mencari satu projek reka bentuk. Apa projek yang kamu nak buat. Okey, baik, itu sebab dalam skop kerja kita ada skop produk dengan skop projek. Okey, skop produk adalah segala aktiviti yang merangkumi projek yang kita nak buat. Okey, bahan projek yang kita nak buat tu. Okey, dari segi macam mana? Okey, dari segi kualiti dia, ciri-ciri dia, fungsi dia. Okey, kalau katakan kita dapat projek membuat lampu meja. Okey, lampu meja tu macam mana kualiti dia kita nak buat, macam mana rupa bentuk dia, macam mana fungsi dia. Kan, itu dipanggil skop produk. Okey, lagi satu disebut sebagai skop projek. Okey, apa yang dikatakan dengan skop projek? Dia kata skop projek pula melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Okey, sebagai seorang ketua, kamu kena agih-agihkan tugas-tugas kepada semua semua individu di bawah kamu. Okey, contoh setiausaha buat apa, bendahari buat apa, mereka mengmokap buat apa. Jadi itu yang disebut sebagai skop projek. Okey, jadi berapa lama masa yang ditetapkan, bahan-bahan dia kita nak dapatkan di mana, nak cari yang murah dan sebagainya, mencari maklumat dan sebagainya. Okey, baik. Perkara kedua yang penting adalah tempoh masa. Okey, sebab tempoh masa ni lagi cepat siap, lagi baik. Kemudian contoh, kalau projek itu disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan, itu adalah baik. Okey, atau siap lebih awal daripada tempoh yang ditetapkan, itu lagi baik.
okey, ataupun projek tak dapat siap dalam tempoh masa yang tetap, itu menunjukkan indikator bahawa kita pengurusan projek kita tidak berapa elok kerana kita gagal menyiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, baik, yang seterusnya adalah benda yang tiga yang pentingnya adalah kos projek. Baik, kos projek ni melibatkan peruntukan kewangan bagi menjayakan projek. Okey, dia kita biasanya bila kita buat suatu projek tu mesti ada bajet. Okey, mesti ada bajet. Bajetnya macam mana? Okey, bajetnya tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu rendah. Itu yang penting ya. Itu sebab dia kata kos projek ni melibatkan peruntukan kewangan bagi menjayakan projek. Okey. Baik, dari situ, dari pengurusan reka bentuk ni, apa yang kita dapat? Yang pertama, kita boleh merancang aktiviti projek. Yang kedua, kita boleh mengawal pelaksanaan. Ketiga, menentukan bilangan produk. Ya, dan yang keempat, mengawal sumber selia yang terhad. Dan yang kelima adalah menyediakan pelan atau lukisan reka bentuk. Okey, ingat tadi dalam pengurusan skop kerja tadi, dia ada dua skop produk dengan skop projek. Okey, dalam skop projek ni cuba tengok ada satu kita kena cari maklumat. Okey, sebab maklumat ni penting untuk penjanaan idea. Kita nak buat projek itu, okey, kita kena ada idea. Contoh tadi saya sebut kita nak buat lampu kan, lampu meja kan, macam mana bentuk dia, fungsi dia dan sebagainya. Okey, jadi itu sebab kita kena tahu menjana idea reka bentuk untuk menjana situasi. Okey, biasanya maklumat ini dia datang dari pelbagai bentuk, cara dan sebagainya. Okey, tengok dia kata ni terdapat pelbagai cara untuk mengenal pasti masalah. Okey, yang pertama kita buat pembacaan. Yang kedua kita buat dia datang daripada pengalaman sendiri. Okey, pengalaman orang lain. Ini dia. Okey, pemerhatian, kajian, okey, rungutan pengguna. Ini banyak ni Okey, dari sini baru kita boleh dapat apa benda yang yang diperlukan oleh pengguna. Baik, menjana idea. Macam mana kita nak menjana idea? Kita nak buat lampu suluh. Lampu meja. Kita nak buat lampu meja. Okey, ideanya datang daripada mana? Okey, dekat sini kita akan belajar berapa kita sebut berapa cara bagaimana kita nak menjana idea. Okey, dia kata terdapat pelbagai cara untuk mengatasi masalah, iaitu pembacaan yang tadi saya cakap Baik, idea reka bentuk produk dapat dijana melalui langkah-langkah seperti berikut. Okey, yang pertama kita sebut dia sebagai tiru apa yang dilihat di sekeliling dan tukarkannya kepada produk. Nampak tak? Okey, nampak tak? Ini contoh. Okey, kapal terbang. Kapal terbang ni dia mungkinlah idea ni datang daripada seekor burung. Jadi seekor burung ni semula jadi kan. Dia ciptaan ilahi, dia semula jadi berada di bumi. Jadi manusia lihat, dia kaji burung ni macam mana dan akhirnya dia mencipta kapal terbang. Ini contoh. Tapi kalau dalam buku teks, kita tengok dalam buku teks, dia bagi gambar sarang burung tempur tu kan. Sarang burung tempur kemudian dijadikan buaian. Buaian macam sarang burung juga, tergantung tu kan, kita duduk dengan elok. Baik, seterusnya kita ada satu menterbalikkan fungsi suatu alatan atau bahan. Okey, kita tengok dalam gambar pertama, menterbalikkan fungsi alatan dan bahan. Baik, sebagai contoh, kita tengok botol air. Botol air ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk menakung air, menyimpan air dalam dia. Tapi kita dah ubah cara guna dia tu, kita jadikan dia tempat tanaman kita. Okey, tanaman macam ni. Yang ni sudu. Okey, sudu, lepas sudu yang hujung tu kan, kita potong-potong dia. Kemudian kita gam-gamkan dia, jadikan lampu macam ni. Ni pula adalah botol. Okey, botol bahagian bawah botol tu kita potong. Kemudian kita cat spraykan dia.
sapukan warna, kemudian kita tanam. Ini semua cara-cara bagaimana kita nak menjana idea, menterbalikkan fungsi suatu alat dan bahan. Okey, yang seterusnya kita ada tukar saiz. Okey, ini biasalah kita tukar saiz projek sedia ada. Baik, tukar saiz, kalau dalam buku tu dia tunjuk gambar apa? Gambar bendera besar. Kemudian bendera tu jadi kecil. Okey, bendera ni biasanya kita guna masa hari kemerdekaan lah kan. Okey, bendera yang besar tu jadikan kecil, jadi kita boleh letak di mana atas meja, dekat kereta, okey, dekat motosikal kita. Jadi kita main-main masa sambutan hari kemerdekaan tu, kita layang-layang bendera kecil tu kan. Jadi dia menukar saiz projek sedia ada. Okey. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya yang keempat, penyanaan yang keempat, kita ada menterbalikkan kedudukan. Ini adalah contoh gambar dalam ni adalah contoh yang terbaik untuk tengok ni macam mana dia membalikkan kedudukan. Okey, ada masa kita boleh jadi meja, ada masa boleh jadi kerusi kan. Jadi tengoklah kita boleh lipatkan dia. Benda ni kita tak rungkai-rungkai dia. Jadi kita ubah je. Okey, pernah tengok tak ada sofa kita boleh tarik. Bila siang kita jadikan dia sofa, malam kita boleh tarik jadikan dia katil. Kan? Jadi kita tak perlu beli katil lah. Sofa dengan katil, dua dalam satu. Kan? Jadi penting. Okey. Baik, kalau dalam buku teks, muka surat 34, kamu boleh rujuk muka surat 34. Baik, dalam buku teks dia kata gambar baju kan, gambar baju hujan. Okey. Kalau waktu hujan kita buka, kita kalihkan dia. Okey, keluar yang jadi warna kuning tu kan. Itu adalah dalam buku teks lah. Contoh menterbalikkan fungsi. Baik, langkah-langkah pengurusan pelaksanaan projek. Okey, langkah-langkah pengurusan ada 3 perkara yang penting. Ada 3 perkara yang penting. Tengok dalam slide dia kata apa. Pengurusan pelaksanaan projek melibatkan langkah kerja untuk mempunyai peralatan, bahan dan kemahiran supaya dapat disiapkan. Okey, 3 langkah yang penting itu. Yang pertama adalah perancangan. Yang kedua adalah penjadualan, dan yang ketiga kita sebut sebagai pengawalan. Okey, dia mesti rancang dulu. Okey, kemudian kita buat jadual. Okey, bila masa cari maklumat, bila masa buat kiraan kos, bila masa nak turun bengkel buat kerja-kerja mengukur, menanda dan motong, bila masa nak siapkan dokumentasi, mesti ada penjadualan. Dan yang ketiga, benda yang paling penting adalah pengawalan. Kita dah buat jadual, pastikan jadual itu dituruti ataupun jadual itu diikutilah, supaya ingat tadi tempoh masa itu kita boleh siapkan dalam masa yang ditetapkan. Itu sebab pengawalan ni sangat penting. Dalam apa-apa saja cara sekalipun kalau kita tengok kalau kerja-kerja biasa ni, pengawalan ni kita mungkin ada mesyuarat, mungkin ada tinjauan, mungkin lagi cek dan sebagainya lah. Itulah disebut sebagai pengawalan. Okey. Baik, itu adalah benda-benda yang penting lah. Okey. Baik, tadi pada awal tadi saya dah ada sebut bahawa dalam bab ini kamu akan dibahagikan kepada kumpulan, dan setiap kumpulan itu mewakili 5 orang. Okey, 5 orang akan berada dalam setiap kumpulan. Baik, kenapa ada 5 orang? Okey, kita tengok nanti ya. Baik, kita tengok sini. Organisasi projek perlu dibentuk dalam pengurusan pelaksanaan projek bagi memudahkan pelaksanaannya. Itu sebab kalau kat sekolah kan, kalau kat sekolah kita nak buat sukan, okey, mesti ada AJK bawah dia kan. Guru rumah sukan siapa, okey, siapa yang buat lines dekat padang, kemudian siapa yang hias pentas, siapa yang sediakan hadiah, itu organisasi lah. Baik, kita tengok jadual perancangan. Okey. Baik, perlu disediakan supaya pelaksanaan projek berjalan lancar. Okey, jadual perancangan ataupun dalam lain tu bolehlah kita sebut sebagai kertas kerja
supaya ahli-ahli kumpulan tahu apa dia punya kerja dan sebagainya ya. Okey, kat situ ya. Baik, siapakah pasukan projek? Cuba tengok siapakah pasukan projek? Dalam pasukan projek ni, kita tengok yang pertama merupakan sekumpulan ahli yang terlibat dalam kerja pembangunan projek. Kedua, ahli kumpulan ini terdiri daripada orang di dalam organisasi ataupun orang di luar organisasi. Baik, mereka mempunyai kepakaran, pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan sesuatu projek. Okey. Baik, contoh organisasi pasukan projek di sekolah. Kita tengok. Kita tak nak pergi ke yang lebih besar-besar ya, kita buat di peringkat sekolah. Okey, contoh organisasi peringkat sekolah boleh dibentuk mengikut kesesuaian projek. Ahli pasukan saling bergantung antara satu dengan yang lain untuk menjayakan sesuatu projek. Okey. Baik, cuba tengok. Ini dia carta organisasi untuk pasukan sekolah. Tadi saya kata kumpulan kamu terdiri daripada 5 orang. Baik, lepas ni kamu boleh pilih kawan-kawan kamu 5 orang. Kamu nak pilih sendiri atau cikgu akan pilihkan. Tapi setiap kumpulan ada 5 orang. Kalau terlebih mungkin boleh jadi 6 orang. Kalau terkurang mungkin jadi 4 orang. Okey. Baik, yang pertama, paling atas sekali. Okey, pengurus projek. Ketua lah, pengurus projek. Kemudian kita ada setiausaha, kemudian kita ada bendahari. Kemudian kita ada pereka bentuk dan pembangunan mock-up. Mereka ni ada tugas masing-masing. Bila kita buat organisasi macam ni, dari sini kita dah nampak dia punya tugas. Setiausaha buat apa, bendahari buat apa, pereka bentuk buat apa, pembangunan mock-up buat apa. Jadi dari sini kita dah tahu. Okey. Baik, setelah kita membentuk organisasi kumpulan, okey, perkara yang seterusnya yang perlu kita buat ialah merangka perancangan projek. Baik, perancangan projek apa dia? Ialah peringkat pengurusan projek yang paling utama dan menjadi penentu objektif suatu projek. Yang ini yang paling penting sekali ya. Baik, manakala perancangan projek pula ialah tujuannya adalah dapat memastikan objektif tercapai, kemudian mengelakkan pembaziran, kemudian mencegah gangguan. Okey, yang ni dia merangka perancangan projek ni. Okey, dia ada apa tu perancangan projek? Ialah peringkat pengurusan projek yang paling utama dan menjadi penentu objektif suatu projek. Apa dia objektif dia? Objektif dia ialah memastikan objektif tercapai, mengelakkan pembaziran sumber dan mencegah gangguan. Okey. Baik, okey, tadi kita pergi kepada organisasi tadi. Okey, jadi kita kena tengok tugas pengurus projek. Ni tugas yang penting lah. Sebagai seorang pengurus projek, dialah orang yang paling penting memastikan projek yang dibuat tu berjaya atau tidak. Okey, kalau tak berjaya pun dia orang tak tengok yang bawah-bawah ni, orang tengok yang atas sekali. Okey, baik, dia merupakan penentuan utama. Organisasi menetapkan tujuan projek dan objektif yang hendak dicapai. Pelanggan projek harus dikenal pasti. Okey. Baik, apa dia? Tempoh untuk menyiapkan projek, kos yang terlibat, kuantiti dan kualiti yang ditentukan. Okey. Baik, penentuan start utama dia apa dia? Pada peringkat ini, perancangan lebih terperinci. Okey, merancang tentang pengeluaran dan pemasaran produk. Antara perkara yang dibincangkan adalah sumber kewangan, keperluan tenaga kerja atau pakar. Okey, dalam 5 orang tu siapa pandai buat mock-up, siapa pandai buat reka bentuk produk.
Okey, beza ya, pereka bentuk dengan pembangun mockup tu berbeza, dia tak sama. Pereka bentuk dia melibatkan lakaran-lakaran. Kemudian lakaran tu diberi kepada pembangun produk. Pembangun produk akan mengukur, menanda, memotong, gam dan sebagainya, membentuk sehingga produk itu jadi. Okey. Nah, itu dia benda yang kamu kena tahu. Okey. Baik. Pengelola aktiviti pula adalah aktiviti yang terlibat dalam pembuatan atau pembangunan produk. Okey, seperti menyediakan brief reka bentuk, menyediakan bahan, konsep reka bentuk dan aliran wang tunai. Okey. Baik, saya rasa sampai di sini dulu. Okey, kita buat sebab cikgu tak nak panjang-panjang, sebab kita akan sambung lagi kepada minggu yang berikutnya. Okey, cikgu harap kamu semua dapat faham. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tinggalkan mesej dekat kita punya Google Classroom ya. Cikgu akan letak video ni dalam Google Classroom dan nanti cikgu akan edarkan pada hari Khamis ini. Okey. Baik, sekian. Terima kasih.